A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Marilah kita sama-sama memulakan majlis kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Hana, yang dikasihi ahli-ahli jawatan kuasa takmir masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayahnya memungkinkan kita pada bulan ini kita dapat meneruskan kuliah kita. Kita telah pun sampai kepada muka surat 16 dan kita telah berhenti kepada perkara yang disebut sebagai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestilah juga kita beriman dengan apa yang Allah utuskan, yaitu nabi-nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi-nabi dan rasul untuk membawa kepada kita dan menyedarkan kita, dan juga membawa kepada apa yang diinginkan oleh Allah untuk dibawanya kita. Sebab itu nabi-nabi dan rasul menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Sesungguhnya kami utuskan engkau wahai Muhammad menyampaikan berita-berita yang mengembirakan, basyiran wa nadhira, dan berita-berita yang menakutkan, dan kamu sebagai lampu yang senantiasa bersinar yang akan menyirami dan akan menyinari ke jalan yang benar. Sirajan munira. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung sikit untuk kita nak bagi ada relate. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi-nabi dan diperlengkapkan nabi-nabi dan rasul dengan kitab. Allah tidak biarkan begitu saja. Sebab itu di dalam Fatihah kita baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil, makna Rabbil, Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir. Allah tidak biar begitu saja. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Allah utuskan kitab nabi-nabi berserta dengan kitab-kitab untuk tujuan mengajar manusia supaya mengenali Allah Subhanahu wa taala dan memahami matlamat kejadian-kejadian Allah bagi manusia tu macam mana. Allah utuskan nabi untuk menyampaikan, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga mengetahui asal usul mereka,
dan ke mana mereka akan dikembalikan, ke mana manusia akan dikembalikan. Sejauh seluang melaut, akhirnya ke pantai juanya ia. Setinggi-tingginya terbang bangau, akhirnya ke belakang kerbaunya jua ia. Sejauh mana, selama mana manusia umur panjang terang mana pun akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, maka kata pengarang ini, apabila kita beriman dengan Allah, berarti juga kita beriman dengan Rasul yang terakhir dari kalangan Rasul-Rasul yang mulia itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah kurniakan kepada baginda Al-Quranul Karim sebagai satu mukjizat yang berkekalan. Perkataan kurnia saya nak sebut untuk kita bersama. Kurnia, kalau hejanya kurnia, maknanya anugerah Allah yang Allah pilih untuk orang itu. Tu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau kurnia, biji mata, itu pun juga sebagai kurnia Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kurnia ni, tuan-tuan dan puan-puan. Allah bagi berdasarkan Allah berkehendak. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak berkehendak, na'udzubillah. Sebab itu kita yang berada di dalam masjid ini, bermakna kita Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk kita berada di dalam masjid ini. Bukan semua orang dapat ni, tuan-tuan dan puan-puan. Berapa ramai orang yang tak boleh mai, bersiap nak mai, tiba-tiba start motor, enjin motor tak hidup. Allah tidak kurniakan kepada dia. Kadang-kadang bersiap, elok gaya nak bersiap, bini pula runtun, tak bagi mai. Yang bini pun bersiap, suami pula kata jangan mai. Takkan hang nak tinggal aku seorang? Pula Allah pilih ni, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu beriman kepada Allah termasuk juga beriman dengan utusan-utusan dan rasul yang menyampaikan risalah Allah. Perkataan risalah, kita selalu duk jumpa risalah. Kadang-kadang kita pula kata bukan risalah, yang saya buat ni betul. Oleh sebab yang kita buat tu betul, maka nama dia betul. Risalah daripada perkataan rasala. Rasala makna dia diutuskan. Risalah ialah apa yang disampaikan melalui utusan itu. Umpamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, utusan Allah. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya risalah. Sama ada di dalam bentuk objek atau dalam bentuk maknawi, itu dia disebut risalah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rusulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dalalah fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin.
Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa untuk kita dulu dari segi uslub ayat itu. Walaqad, Allah Subhanahu wa taala menggunakan firman Allah walaqad. Maknanya di dalam perkataan Arab, walaupun fi zamanin madhi, tetapi masanya continuous. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah kami utuskan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, setiap umat itu rasul. Saya nak sebut untuk ini ulama-ulama tauhid membahaskan bahawa rasul yang diutus oleh Allah, bilangannya kita tak tahu jumlahnya, sebab setiap umat Allah bagi. Ini yang kita nak tengok tuan-tuan dan puan-puan. Dan apabila dibahaskan oleh ulama-ulama membahaskan kenapa diutuskan rasul itu daripada kalangan orang itu, yang ni satu daripadanya orang putih menemui untuk adjektif, bahasa Melayu kita, untuk nak bagi ada kejelikitan antara umat itu dengan Nabi tu. Maksud dia nak bagi jelikit. Oh, ni dia keturunan kita, golongan kita, dia mesti tahu selok beloknya, bi'ah dia. Tu yang pertama, kata Sa'id Hawa. Yang kedua, Allah utuskan nabi-nabi di dalam kalangan orang itu. Yang kedua ialah untuk nak bagi umat itu merasakan bahawa mereka juga adanya keutamaan, to be proud. Macam kita lah tuan-tuan dan puan-puan, apabila diutuskan geng kita contohnya, maka kita rasa dia rasa something. Dan yang ketiga, ini Sa'id Hawa sebut, supaya nak menyedarkan kepada kita bahawa umat yang dipilih sebagai utusan itu juga umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Makna dia Allah pilih. Tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 sebab. Apa yang nak dibawakan oleh utusan-utusan itu, iaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Yang kata taghut ini, apa-apa yang membawa kepada penentangan kepada ketetapan Allah, sama ada ketetapan tidak melakukan yang hak Allah suruh atau melanggar yang Allah perintah, itu dipanggil taghut. Umpamanya Fir'aun, innahu tagha. Tuan-tuan dan puan-puan, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Yang kata dhalalah, ini tengok dulu, kita tengok dalam uslub dia dulu. Yang kata dhalalah, terlindung. Makna terlindung di dalam bahasa Arab ada 2 sebab. Sebab dia sendiri yang pergi cari tempat lindung tu. Sebab yang kedua, benda itu yang melindungi dia. Ada orang yang mencari perlindungan supaya dia terlindung. Apabila dibahaskan oleh Abu Nuwas, Abu Nuwas ini ulama tuan-tuan dan puan-puan, yang hak kita duk tengok tu Abu Nawai. Abu Nuwas ialah ulama di zaman Harun Aminur Rashid. Abu Nuwas kata macam ni. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, Abu Nuwas ni punya hebat. Dekat dia boleh buat keluar hujah, boleh buat keluar
dengan menggunakan syair-syair Arab. Otaknya Masya Allah, tabarakallah, geligar. Tuan-tuan dan puan-puan, satu hari, ni cerita Abu Nuwas ni, seluruh keluarga Abu Nuwas ini mengajakkan cucunya dengan, kalau nak buang air sebut nyanyi. Mak, cik nak nyanyi. Ayah, cik nak nyanyi. Abang, cik nak nyanyi. Semua keluarga tu tahu dah, kata ni nak buang air, nak buang air kecil. Kebetulan Abu Nuwas ini sangat sayang kepada cucu hak ni. Apabila satu hari Abu Nuwas menerima jemputan daripada sahabatnya yang jauh makan kenduri, dia pun pilah, bawalah cucu ni. Bawa cucu, tidurlah di rumah kawan tu. Elok dah tidur, malam tak boleh nak lena lah budak ni. Dia nak terkencing, gerak wan-wan, cik nak nyanyi. Sebab istilah dia cik nyanyi. Abu Nuwas ni kata, nyanyi apa tengah-tengah malam ni, orang semua pakat lena dah. Tidak, wan tepuk. Tepuk, mana nak boleh lena. Lepas tu dia gerak pula, wan, cik nak nyanyi. Kacau budak ni. Mainlah nyanyi tepi telinga wan ni, pelan-pelan. Macam mana berlakunya, tuan-tuan dan puan-puan. Abu Nuwas sebut, tengok tuan-tuan dan puan-puan, saya bawa dalam bahasa Melayu. Apabila hidayah Allah seperti lampu yang tersinar, cahaya yang tersinar, apabila seseorang itu melihat hidayah Allah, dia berjalan ke arah hidayah itu, sinaran lampu itu, lambat laun orang itu akan tersimbak dengan cahaya lampu itu. Tetapi jika seseorang itu melihat cahaya lampu tetapi dia membaling makin mukanya dan dia berjalan menjauhinya, dia tidak akan tersimbak dengan cahaya lampu. Ini yang disebut dalalah. Tuan-tuan dan puan-puan, pasiru, makna pasiru dengan waw jamaah, maknanya berjalan di atas muka bumi dengan keadaan hati yang layyinah, hati yang hidup. Nak bagi hati hidup, kalau kita tengok Syahid Hasan Al-Banna sebut, nak bagi hati kamu hidup, pertama Hasan Al-Banna sebut, jangan makan banyak ataupun jangan banyak makan. Kalau dalam bahasa Melayu, nahu Melayu, dia sebut banyak dulu, jangan banyak makan. Yang kedua, jangan banyak tidur. Yang ketiga, Hasan Al-Banna sebut, jangan ketawa, jangan banyak ketawa. Ketawa yang disebut qah-qah. Yang keempat, jangan banyak bercakap hal-hal dunia. Barulah disebut apabila orang itu berjalan pasiru, maka berjalannya dia, matanya bersama, hatinya bersama, pikirannya bersama. Orang tua-tua ingatkan kepada kita supaya kalau berjalan, dia kata bila merenung bintang di langit, jangan dihina rumput yang dipijak. Supaya kita sambil kita berjalan itu kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan. Saya selalu sebut di dalam nasyid, dia sebut, dalam hidup Allah jadikan susah dan senang silih berganti, pada yang tabah Allah janjikan kemenangan pasti dicapai.
Justru kerana gelapnya malam, makanya bintang bersinar terang. Malam, oleh sebab gelap malam itulah maka nampaknya gelap gulitanya malam itu, maka nampak kerdipan bintang. Siang hari ada bintang. Dan orang tua-tua sebut lagi, semakin pekat gelapnya malam, semakin mendinginnya malam, maka yakinlah bahawa mentari pagi sudah hampir menampakkan wajah. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, pasiru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan kamu berjalan, kamu tengoklah orang-orang macam mana akibatnya orang-orang yang mendustakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengok. Tu saya sebut dalam uslubnya dulu. Sekarang kita tengok terjemahannya. Dan sesungguhnya kami, ini saya nak sebut, laqad ba'asna, kami di situ kembali kepada Allah, bukan bermakna Allah itu ramai. Ulama-ulama telah membahaskan bahawa penggunaan kami oleh Allah menandakan Allah itu perkuasa, Allah yang maha segala-galanya. Sebab itu Allah layak menggunakan kami. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, telah mengutuskan Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat-umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Apabila disebut pasiru fil ardh, sekali lagi saya nak tuan-tuan dan puan-puan kita tengok, ini salah satu daripada yang dikemukakan oleh Allah, oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Nabi Musa mengeluh bahawa Allah berikan keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad, dan Allah berikan keistimewaan untuk Nabi Muhammad. Antaranya Allah hamparkan rupa bumi ini sebagai satu hamparan untuk semua umat Nabi Muhammad. Jadikan muka bumi sebagai tempat beribadah. Pasiru, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita sambung. Yang keempat, saya mestilah beriman dengan matlamat kewujudan insan, iaitu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok perkataan insan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan dengan firman Allah al-insan. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan untuk manusia, kadang-kadang Allah gunakan dengan an-nas. Tuan-tuan dan puan-puan, sebanyak 125 kali Allah Subhanahu 124 kali Allah menggunakan firman an-nas. Qul a'udzu birabbin nas. Dan Allah juga gunakan untuk manusia, Allah gunakan al-insan. Allah gunakan ungkapan al-insan sebanyak 65 kali.
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-insan Allah gunakan 65 kali. Dan Allah juga gunakan dengan perkataan al-bashar 37 kali. Tuan-tuan dan puan-puan, An-nas juga manusia, Al-insan juga manusia, Al-bashar juga manusia. Tetapi kenapa jumlahnya semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang? Apabila disebut An-nas, mesti ada 3 ingredient. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, yang disebut An-nas, manusia itu berasal daripada keturunan Adam alaihissalam. Yang kedua, manusia makan dan minum. Dan yang ketiga, manusia bebas bergerak ke sana kemari. Jumlah orang yang memenuhi kategori ini ramai. Sebab itu Allah menggunakan firman Allah 224 kali dengan banyak. Tetapi apabila disebut secara insan, ada 4 ingredient yang mesti ada. Ingredient yang pertama, hak kedua, hak yang ketiga, yang keempat, manusia tidak boleh hidup munfaridan, tidak boleh hidup alone. Oh, kalau kita di dunia ni, let me alone, don't disturb me. Oh, bukan main. Manusia dia tidak boleh hidup seorang diri, tapi dia kena berinteraksi. Apabila dia berinteraksi, maka dia kena ada kemahiran berinteraksinya. Dan apabila disebut al-bashar, tuan-tuan dan puan-puan, ada 5 ingredient dia. Yang pertama sama, yang kedua sama, yang ketiga sama, yang keempat sama. Tapi yang kelima, iaitu yang dikatakan al-bashar, dia berusaha untuk menambahkan dia sebagai makhluk Allah yang Allah redha. Itu dibagi al-bashar. Jumlahnya sikit. Orang yang hanya kerja makan minum berjalan sana sini ramai. Orang yang hak kerja makan minum tapi dia berinteraksi juga dengan orang, ini semakin sikit. Dan orang yang makan minum berinteraksi dengan orang dan dia menambahkan kebaikan pada diri dia, lagi sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, termasuk diri saya, balik sekali lagi, kita letak tengok tangan di atas diri, kita duduk dalam kategori mana? Adakah kita duduk dalam kategori An-nas? Adakah kita duduk dalam kategori Al-insan? Adakah kita duduk di dalam kategori Al-bashar? Tepuk dada, tanyalah iman. Jangan tepuk dada, tanya selera. Ayat yang saya baca tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang ni saya nak ijazah untuk tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ini. Hak yang rakam, yang ni potong. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan amalan itu untuk tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Baik, kita sambung. Tuan-tuan dan puan-puan, itu insan. Sebab itu perkataan insan itu, baik, apa dia yang dikatakan insan pula? Tuan-tuan dan puan-puan, selalu orang sebut al-insan asal daripada perkataan nisyan. Oh, ni tuan-tuan dan puan-puan, nisyan makna dia lupa. Tetapi
mengikut ulama-ulama yang muktabar. Al-insan daripada perkataan anisa. Anisa makna dia lunak, makna dia lunak, makna dia ada yang baiknya. Jadi manusia, tuan-tuan dan puan-puan, apabila disebut sebagai al-insan, teruk terang mana pun dia, jahat terang mana pun dia, lihatlah kebaikan dia. Umpamanya seorang suami contohnya berkahwin dengan isteri sampai 80 tahun, umur baru 60, lagu mana tak tahu. Kenanglah kebaikan dia, takkan sampai 80 tahun menikah sampai tak ada baik ni. Isteri pun semacam juga. Oh, kalau berkelahi saja menafikan semua kebaikan. Sebab itu apabila baginda Rasulullah kembali daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, baginda Rasulullah memaklumkan penghuni-penghuni neraka ramai daripadanya perempuan. Sahabat-sahabat bertanya, maka baginda Rasulullah menerangkan antara lain artinya kerana menafikan kebaikan suami. Hak muslimat jaga. Kata berkelahi sampai tak ada baik langsung, kawan tu baru tak beli kain kelumbung wadina, habis kebaikan dia. Baik, kita sambung. Tak usah sambung wadina ni. Mengenali Allah Azza wa Jalla seperti mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menjelaskan, memberi penuh ketaatan kepadanya dan mengabdikan diri kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada buku, yang ada kitab, tanda perkataan-perkataan ini. Pertama, memberi ketaatan. Sebelum itu tanda perkataan menjelaskannya. Kemudian tanda perkataan memberi ketaatan kepadanya. Dan yang ketiga, tanda perkataan mengabdikan diri kepadanya. Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, apabila disebut menjelaskan, maknanya di situ kena tahu siapa, kena tahu Allah, kena belajar mengenali Allah. Sebab itu ulama tauhid menyebut, man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan kenal dengan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Makna kita menjelaskan, mengenali Allah bukan mengikut dengan indera kita, tetapi kita mengenali dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang berikutnya, perkataan ketaatan. Makna ketaatan kepada Allah, iaitu setelah kita mengetahui dan kita mengenali, maka kita taat kepada Allah. Apa dia yang kata taat? Ulama-ulama usuluddin sebut dua saja dia kata. Yang pertama, kita melaksanakan yang Allah suruh, dan yang kedua, kita menjauhi yang Allah larang. Allah suruh ada dua pula, satu dalam bentuk wajib dan satu lagi dalam bentuk sunat. Tu kita kembangkan macam tu, baru kita dapat mengetahui di mana titik tolaknya kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaq zul quwwatin matin. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Perkataan wa ma menafi, ma tu ialah nafiyah li jins. Makna dia Allah Subhanahu Wa Taala menafikan kalau ada tujuan-tujuan lain. Tidak sama sekali aku ciptakan manusia dan jin. Aku ciptakan jin dan manusia, tidak ada tujuan lain melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Illa liya'budun. Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan jin dulu. Sebab jinlah yang mula-mula dijadikan, di antaranya lebih dulu daripada Adam alaihissalam. Sebab itu dalam firman Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan jin dulu. Wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Dan saya nak sebut juga, jin juga termasuk mesti memperhamakan dirinya kepada Allah. Tetapi oleh sebab dia aba wastakbara, sebab itu dia tak termasuk. Baik, illa liya'budun, makna dia Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan jin dan menjadikan manusia semata-mata untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Dalam bentuk yang macam mana, sama ada maknawinya atau hakikinya, sebagai memperhamakan dirinya kepada Allah. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan contoh. Ada orang duk sebut, oh, pasal apa hampa orang Islam tak makan babi? Oh, kita pun buat keluarlah pasal daging babi tu ada cacing pita. Cacing pita ni kalau direbus dalam air 70 darjah Celsius pun cacing tu tak mati. Dia masuk dalam perut, dia hidup balik. Sebab itu Allah mengharam. Tak sah. Dia tak termasuk liya'budun. Yang terbaik liya'budun. Pasal apa yang hampa orang Islam tak makan babi? Li ta'abudiyah. Kerana Allah perintahkan macam tu. Tak usah duk habaqlah cacing pita ke cacing binatang apa pun. Oh, pasal apa pula yang hampa apabila kena najis babi, najis mughaladhah ni kena guna tanah? Pasal masa dulu ni tak ada sabun pun tak sah. Kita biadab. Kata tok guru saya, sebut yang paling mudah, li ta'abudiyah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan, kami sebenarnya telah pun berzikir, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tak usah duk sebut yang nu yang ni, tak usah, tak ada siapa nak heran. Li ta'abudiyah ni, maka kita balik kepada liya'budun. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai hamba. Digantung aku tinggi, direndam aku basah. Kita kena redha tuan-tuan dan puan-puan. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Perkataan menyembahku itu ialah li ta'abudiyah. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, dialah maha pemberi rezeki
yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut perkataan quwwatin matin. Ini satu lagi ilmu dia, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni pun hak yang rakam, yang ni potong. Saya ijazahkan hak yang mai ya. Hak yang ambil CD tengok tak mau hak ni. Abdi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan untuk amalan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dapat dua dah tu. Tuan-tuan dan puan-puan hak mana yang tak mai, duk pinjam tip kawannya tak jadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ringkasnya di dalam perkara yang keempat ini, tujuan beriman kepada Allah ialah sebagai melakukan perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Tak usah duk sebutlah yang ni. Baik, yang kelima. Yang kata beriman ini tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab ini dihuraikan ada 19 bentuk. Dan 19 bentuk tu kena semua sekali serentak. Cuba kita tengok, tu baru 4. Yang kelima, yang kata kita beriman dengan Allah, beriman dengan Islam ini, dengan akidah kita, mestilah beriman bahawa ganjaran bagi orang yang mukmin, yang taat kepada Allah, ialah syurga, manakala balasan ke atas orang-orang kafir lagi derhaka ialah api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut, dulu kedatangan saya yang itu saya sebut di Sungai Itau, ada 6 istimewa Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang-orang syahid, syuhada ini. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Dan hak yang ke-6 tak lagi kita tengok, kita ada tak? Yang pertama, Allah berikan kepada orang syahid ini, Allah ampunkan dosa-dosa dia sejak daripada darahnya tumpah ke bumi sampai ke hari kiamat. Sejauh itu, selama itu Allah lipat balik. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Allah kira daripada tumpah darah dia sampai ke hari kiamat, lama mana? Selama itu Allah lipat balik. Kira daripada mula lipat balik, tidak ada sebarang dosanya. Tu satu. Tuan-tuan dan puan-puan, yang tu satu pun Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, Allah berikan keistimewaan untuk syuhada ini. Allah pelihara daripada sebarang siksaan dan sebarang fitnah kubur. Tuan-tuan dan puan-puan, fitnah kubur ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita duk hidup ni pun macam-macam. Bukan nanti kita mati. Ada ditakdirkan Allah, seorang hamba Allah, isterinya meninggal dunia. Dia mengkebumikan isterinya. Pagi dia pergi jurui kubur bini dia. Petang saat ni pergi jurui pula. Esok pagi pergi jurui pula. Petang pergi jurui pula. Itu pun orang fitnah. Fitnah kubur ni tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang kata, amboi bagusnya suami pagi petang sayangnya kat isteri dia. Yang perempuan pun tengok, amboi kalau lagu tu jadi suami aku pun aku mau. Suami ni dengar dia panggil hak orang yang duk kata, itulah hampa tak tahu sebenarnya
Aku dah mengambil perjanjian dengan isteri aku bahawa abang tidak akan menikah lain selagi rumput tak tumbuh di atas kubur. Jadi yang aku duk pergi jurus ni nak bagi rumput tumbuh cepat. Fitnah ni tuan-tuan dan puan-puan. Jangan duk mereka ni fitnah kubur. Yang kedua, yang ketiga, untuk syuhada, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk di mana dia nak duduk di dalam syurga. Allah tunjuk siap-siap dah. Allah, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, tabarakallah. Dan yang keempat, tengok tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi untuk orang syuhada ini. Hai, kalau dapat ni tuan-tuan dan puan-puan. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk orang-orang syuhada ini terselamat daripada gegaran pada padang mahsyar dan juga pada tiupan sangkakala yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, hatu saja pun kita duduk di dalam alam kubur, tuan-tuan dan puan-puan, kita belum tentu apabila berlaku wa nufiqa fis suri fatatuna afwaja. Apabila berlaku saja, tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk dalam kubur tu pun kita tak tahu jadi lagu mana. Tetapi ahli-ahli syuhada, Allah Subhanahu Wa Taala peliharakan orang itu. Dan yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada syuhada ini kehebatan-kehebatannya. Dia menjadi sebagai penghulu kepada orang-orang mukmin dan juga kepada orang-orang yang berjuang di samping fi sabilillah, walaupun orang itu tak mati. Tuan-tuan dan puan-puan, tu yang kelima. Dan yang keenam, Allah berikan untuk ahli syuhada ini boleh mengampunkan, boleh memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarganya. Kita balik lagi letak tengok dari kita ni ada dah ahli keluarga kita yang syahid? Tak ada. Oleh sebab itu, sintinlah lengan, perkemas kain, mai kita li ta'abudiyah ini. Saya sendiri pun tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita sambung balik. Yang kata beriman tadi dengan ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, apatah lagi untuk orang-orang kafir, Allah berikan dengan siksaan-siksaannya. Bermakna kita kena yakin Allah Subhanahu Wa Taala telah memperuntukkan kepada manusia balasan-balasan apa yang dilakukan di dalam hidupnya. Di dalam rakaat yang kedua tadi, Pak Tuan Syed membaca ayat itu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya baca, dengar Pak Tuan Syed baca, Masya Allah, macam Abdul Rahman Sudais. Tahniah, wahani uka. Tuan-tuan dan puan-puan, tu Pak Tuan Syed keturunan Nabi sudah berapa enggang tu. Tetapi bacaan-bacaan dengan lunaknya, Masya Allah, tabarakallah. Saya pun jealous. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sambung. Siksaan neraka ni, tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya bertanya sahabat-sahabat saya, kami duk mengaji elit Bengkok sama-sama, dia kata, Ramli, nama kata dosa ni, dia kata dosa. Nama kata dosa, dia kata jangan kita tengok, dia kata. Kita dengar pun kita tak mau dah, sebab zauq dalam diri kita menolak dah.
Jangan kata kita yang Islam, yang Siam, yang tak Islam pun sebut. Orang Melayu pi jumpa bomo Siam, minta nombor ekor. Oi, tak boleh. Oh, ini lusa. Dia sebut lusa. Dosa dia jadi lusa. Kawan ni pun bilang-bilang lusa, mai balik. Oh, lusa. Oh, duk lusa sampai 2-3 kali lusa, tanya. Lusa ni masuk nakal. Mai orang Melayu pula. Kalau masuk nakal, aku keluar kot nami. Pula. Tuan-tuan dan puan-puan, dia nak layak buruk juga. Dia ingatlah lagu tu lah kemaknya. Siam tu bagi tahu dah kat dia, yang ni jangan buat, masuk nakal. Oh, dia kata kalau aku masuk nakal, aku keluar kot nami. Kan ada memang jalan tu memang boleh tembus pi nami. Tuan-tuan dan puan-puan, Siam bagi tahu. Dia kata kalau kita nak tengok saja pun dosa tu, jangan kata siksaan Allah. Dosa tu kalau Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk yang kata dosa tu, masya-Allah. Saya nak sebut tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya membaca di dalam kitab usul fiqh tentang Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan dengan firman Allah, wala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata kepada kedua ibu bapa kamu Oh, kita ambil mudah. Oh, dia kata tak pergi kata katuk kepala boleh kot, tampak boleh kot, sugui rambut dia boleh kot. Usul fiqh membahaskan hak ni, dia panggil al-iza'u fi kullin. Dalam bentuk apa sekalipun menyakiti hati kedua ibu bapaknya, yang tu disebut al-iza'u fi kullin. Umpamanya, tak payah kita kata jelin jeluat ya. Kita jelin jeluat kepada mak bapak kita. Mailah, mai orang tua tu nak tengok anak cucu. Seperti mana yang disebut oleh seorang tu guru saya, Ustaz Ni'mat, apabila balik daripada Kanada, kami semua pi sambut, dan dia sebut, dia kata runtuhnya budaya-budaya manusia ni, dia kata. Apabila saya bersama-sama dengan golongan di Toronto, dia panggil, tuan-tuan dan puan-puan, apabila seorang ayah mai ke rumah anak, mak mailah mai nak tengok cucu, wan mailah mai nak tengok cucu, anak sambut ayah yang mai. Hak menantu ni tak kira ni anak. Soalan yang pertama anak kemukakan kepada ayah, ayah mai di rumah saya, berapa lama ayah nak balik? Tuan-tuan dan puan-puan, ni tahun 1987. Dan tarik tangan ayah pi ke store dia. Ayah, ini store simpanan makanan saya untuk satu keluarga saya sebulan. Kalau ayah nak berada di rumah saya 5 hari, dari mana saya nak ambil store mana? Masya Allah. Anak tanya, tuan-tuan, al-iza'u fi kullin. Sebab itu berapa ramai orang-orang yang telah berlanjut usianya di Eropah, semuanya menjadi pemabuk sebab nak release tension. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok. Baik, kita sambung. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan, yang ni ditulis oleh seorang orang putih di dalam membahaskan marriage enactment 1947. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar elok-elok.
hak yang muslimin pun dengar, hak muslimat pun dengar. Ni ditulis oleh orang putih. Dia sebut, saya terjemah dalam bahasa Melayunya, apabila seseorang Islam mengahwini apabila seseorang Kristian mengahwini seorang perempuan sebagai isterinya, dia mengeluarkan belanja sekian, maka dia boleh menikmati rambut karan gubih isterinya, dia boleh menikmati paha gebu isterinya. Tetapi masa yang sama, rambut karan gubih isterinya boleh dinikmati oleh orang lain yang bukan sebagai suaminya, sebab pakaian yang mendedahkan. Paha gebunya juga boleh dinikmati oleh orang lain. Jadi penulis ini menyebut, apa bezanya antara suami dengan orang lain yang bukan suami? Suami membelanjakan sekian belanjanya, dia boleh dapat menikmati hal ini. Orang lain tidak dapat, tidak payah buat keluar duit seduit pun, tapi boleh menikmati yang sama. Sebab itu dia kata 76% pernikahan melalui marriage annulment berakhir dengan perceraian. Sebab suami rasa, apa bezanya aku dengan orang lain? Ini dia. Dan akhirnya orang putih ini memeluk agama Islam kerana nampak murninya ajaran-ajaran Islam itu. Umpamanya seorang isteri, dia tak pernah bagi kejelitaan dia kepada orang lain, cuma yang dia bagi kepada suaminya saja. Suami dia rasa, alhamdulillah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan yang disebut untuk manusia beriman dengan ganjaran-ganjaran Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam syurga, dan satu golongan lagi Allah golongkannya, masukkannya untuk ke neraka. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada tolong ubah sikit memasuki syurga tu, bukan memasuki, Allah memasukkannya. Begitu juga memasuki neraka, Allah memasukkannya. K double K, memasukkannya. K dua kali. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut nak pi berjalan, pi masuk neraka, pakai tak pi sebab itu perkataan memasukinya tak kena. Sebaik saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala menghantarkan malaikat Jibril dengan Mikail untuk nak pi buat pemantauan. Yang ni lah yang Brooke Atkinson ambil. Tuan-tuan dan puan-puan, orang putih, tuan-tuan dan puan-puan, bukan cerdik pun. Brooke Atkinson ambil untuk pengurusan yang baik. Dia kata kena ada 3, kena ada 4. Satu daripadanya ialah pemantauan. Yang pertama, kena ada perancangan. Yang kedua, kena ada pelaksanaan. Yang ketiga, kena ada pemantauan. Yang keempat, kena ada penilaian. Semua ni tuan-tuan dan puan-puan, hak Allah Subhanahu wa taala buat. Yang ni tengok, Allah utuskan malaikat untuk buat pemantauan terhadap syurga. Sebab itu kita baca doa akhirnya, Allahumma jma' bainana kama ajma'ta baina Jibril wa Mikail.
doa yang kita baca di akhir kuliah kita tu. Allah utuskan Jibril dengan Mikail pi tengok syurga. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Perhati. Tiba-tiba Jibril nampak sepasang mata bola mengintip-ngintip dari jendela. Baru nampak mata di celah-celah jendela. Jibril terkedu jatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Dan mata tu mata siapa? InsyaAllah yang tu tak tahu bulan mana. Dia akan sampai. Baik, kita sambung. Sambung kan nak berhenti dah. Baik, kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Yang keenam, apa dia yang dikatakan kita, akidah kita yang keenam ini? Ada 19 tuan-tuan dan puan-puan. Ni baru yang keenam. Sudah masuk bulan yang ketiga. Saya mestilah beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita duk sebut, jangan kita duk kata Allah pilih aku buat lagu ni. Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Allah bagi ada permudahnya dan ada sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Namun demikian, kebaikan yang dilakukan itu tidaklah berlaku melainkan dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala apabila memperkenankan, umpamanya kita diminta kita berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku nescaya aku perkenankan. Dan ada 3 golongan yang apabila berdoa Allah tidak akan tolak doanya. Yang tu insya-Allah kita akan sampai nanti. 3 golongan ini, yang pertama golongan orang-orang yang kena zalim. Ittaqu da'watal mazlum bainahu wa bainallah ghairul hijab. Takut oleh kamu doa orang yang kena zalim, antaranya dengan Allah tidak ada sebarang dinding. Golongan yang kedua Allah tidak tolak doanya, ialah doa ibu bapa mendoakan anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, mak dengan ayah, ambillah, rebutlah peluang. Nak hantar anak ke sekolah, doa dulu, pegang kepala anak, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allamal insana ma lam ya'lam. Elok anak balik, sambut balik dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Tautkan balik hati anak. Sebab anak turun pergi sekolah 6.30 pagi, 6.30 sampai 7.30, 1 jam. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 8 jam hubungan hati mula retak, mula renggang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kata Sayyidina Umar, hati manusia apabila tidak dibelai, tidak ditautkan balik, dia akan merenggang. 8 jam anak renggang dengan mak, 8 jam berenggang dengan ayah. Ambil balik, tautkan balik, baca doa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Doa yang ketiga,
yang Allah Subhanahu Wa Taala tak tolak ialah doa orang-orang musafir. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu apabila kita pergi ke Mekah, kita sebagai musafir, yang kita sebagai, yang disebut sebagai tetamu Allah, berdoalah, apatah lagi berada pula di tanah suci Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah kebaikan yang dilakukan itu. Amalan-amalan jahatnya pula tidaklah merupakan paksaan dari Allah, tetapi ianya termasuk di dalam batas keizinan yang Allah kehendaki, Allah izinkan. Coba kita tengok kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia, pilihan manusia sendiri. Allah hanya memudahkan pilihan manusia, sama ada baik ataupun buruk yang dipilih, dengan diberinya taufik dan diberinya hidayah. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat ini daripada surah Asy-Syam. Ini sebagai pengakhirinya, tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan, elok lepas semayang asar, biasakan dalam diri kita bacalah 7 kali Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wa duhaha, wal qamari iza talaha, wan nahari iza jallaha, sampai habis baca 7 kali. Kemudian kita baca pula Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili iza saja. Apa yang Allah nak bagi, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, tabarakallah. Saya tak mau sebut, kalau sebut menyesal orang yang tak baca. Lelok habis semayang asar, bacalah 7 kali wasyamsi wa duhaha, dan baca 7 kali wadduha. Tuan-tuan dan puan-puan, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil azim. Allahumma alif bainana kama allaftal arbil ma. Allahumma ajma' bainana kama ajma'ta baina Harun wa Ibrahim. Allahumma ajma' bainana kama ajma'ta baina Jibril wa Mikail. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma ij'alna minal mutatahhirin. Allahumma ij'alna minal musallin.
اللهم اجعلنا من الناجحين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.